Hai, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini kita mau share kamu tips untuk perjalanan jauh. Macam yang saya cakap di awal video tadi, saya mau kongsi kamu beberapa tips tentang moto-moto ini ketika kita berjalan jauh. Tapi sebelum kita ke arah tu, apa kata kita kenali dulu beberapa jenis motor yang ada. Okey, macam saya nampak sekarang, saya ada Dayang 90, saya ada Y15, Y15 pun boleh, Y16 dan juga skuter. So kita akan cerita serba sedikit berkaitan motor ni, apa perbezaan dia dan macam mana penjagaan dia. Okey, di sini kita ada Dayang 90. Macam yang kamu tahu, Dayang 90 ni adalah remodeling balik daripada ES5. So sengaja saya tunjuk kamu video ni hanya beberapa sebab. Sebab motor ni masih mengekalkan cara ataupun cara bekerja enjin ni seperti X5 yang lama, yang mana enjin dia tanpa penyejuk lah. So dia cuma berlandaskan penyejuk enjin tu dengan dia punya motor oil. So motor ni perlu penjagaan motor oil yang lebih cantik lah, ataupun minyak pelincir dia tu dalam bahasa Melayu. Jadi untuk memaksimumkan penggunaan enjin ni semasa perjalanan jauh, pastikan dia punya enjin tu minyak level dia semua cantik, dia punya brake mesti mau cantik. So ini kita cerita kemudian nanti. So yang kamu perlu tahu tadi, enjin ni tidak menggunakan liquid coolant ataupun penyejuk cair. Dia menggunakan hanya berdasarkan minyak enjin dia saja. Dan juga dia punya perjalanan tu perlulah laju sikit lah supaya angin dapat sejukkan enjin tu. So itu untuk Dayang 90. Kita pergi kepada Y16. Dan itu adalah untuk Y menyangkut. Okey, dan itu adalah untuk Dayang 90 dan kini kita berada di Y16. So Y16 ni ada beza sikit lah. Beza dia pada enjin tu, jenis enjin dia yang ini dia pakai liquid coolant. So liquid coolant, kalau kita tengok daripada sini pun kita boleh tahu dia ada radiator di bawah ni. Jadi inilah satu advantage untuk motor-motor super moped, dia ada dia punya liquid coolant. Ada juga yang tiada, tapi mostly sekarang ni semua ada lah. Jadi kalau yang ini memang sangat best lah untuk jalan jauh. Sebab semasa perjalanan jauh, dia punya penyejuk enjin tu berfungsi dengan macam kereta lah, berfungsi dengan cepat untuk membuat enjin tu lebih sejuk. So itu untuk Y16. Begitu juga dengan RS lah, dia ada radiator ataupun LC. LC pun best, ada radiator. So kita pergi pada jenis skuter. Rasanya skuter ada beza sikit. Tapi kamu salah, sebenarnya enjin dia lebih kurang ya. Cuma cara operasi tu ada beza sedikit. Sebab motor-motor skuter dia menggunakan CVT. Inilah beza-beza dia. Jadi ada beza sikit lah daripada segi liquid coolant tu apa semua kan. So dia masih juga macam motor dua motor tadi yang saya sebut sebelum ni. Ada yang tidak ada radiator, ada yang ada radiator. Tapi untuk Honda Vario ni, dia sudah dilengkapi dengan apa ni liquid coolant lah. Jadi bermakna dia ada radiator. Radiator dia sebelah mana? Sebelah tepi. Okey, itu dia jenis-jenis motor yang kita biasa nampak lah. So, saya ulang balik, Dayang 90 dan juga Y16 dan skuter. So, yang mana dia punya enjin tu ada perbezaan lah. Gatal batangan ni. Okey, tanpa buang masa, kita share kamu beberapa tips dia untuk perjalanan jauh kamu balik hari raya ni, ataupun perjalanan kamu yang jauh masa akan datang, kamu boleh apply ataupun gunakan cara ni untuk perjalanan jauh. Dan tips yang pertama adalah, salah jalan jauh mesti kita tengok tayarnya dulu. Tayar motor tu mestilah dalam keadaan yang baik, lebih daripada 40% dia punya tread tu ataupun bunga tayar tu. Kenapa perlu tayar tu lebih daripada 40%? Simple je. Sepanjang perjalanan tu kita tidak pasti permukaan jalan tu dalam keadaan yang baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, mestilah bersiap sedia bila kita berjalan jauh, keadaan tayar tu dia cepat haus. Apalagi kalau tengah-tengah panas ni memang cepat haus lah. So itu dia mengapa penting. Kita mesti mau mengekalkan keselamatan kita, terutama bab tayar, sebab dia yang menyentuh permukaan jalan tu supaya kita sentiasa dalam keadaan selamat. Dia dah tergelincir lah. Even kau pejak line putih, kau pejak ataupun kau berjalan di atas line putih tu, dia tidak tergelincir. So itu yang kita panggil bang, tidak goyang bang, jangan goyang. Okey, tips nombor 2 dia senang ya. Yang ini biasa mana-mana bengkel akan sarankan kita untuk tukar minyak hitam. So inilah tips nombor 2, penjagaan minyak hitam. Okey, kenapa perlu tukar minyak hitam? Okey, minyak hitam ni salah satu penyebab dia menyumbang juga kepada suhu enjin tu. Itu satu. Kedua adalah kelancaran di dalam enjin tu. Kalau dia terlalu pekat, saluran di dalam blok-blok tu, dia tidak akan menyalur minyak tu dengan baiklah.
Jadi itu sebab kita sentiasa sarankan sekian-sekian mileage ataupun kilometer kamu perlu tukar dia punya minyak. Okey, yang ini kamu kena tengok daripada jenis motor kamu berapa liter, sebab setiap motor dia berbeza-beza minyak yang digunakan. Okey. Dan tips yang nombor 3. Yang nombor 3 ni paling basic lah. Kita mau cek iaitu dia punya keadaan lampu-lampu motosikal kita. Sebab kita nak pasti kita punya motor ni masa berjalan tu hidup atau tidak semua. So kita kena cek dulu keadaan lampu-lampu ni, terutama bahagian-bahagian lampu yang penting macam signal, kita punya lampu utama ni, headlamp dan juga brake light. So ini kita mesti mau cek sebab kita ni motor kecil bang. Kita bawa motor, kenderaan kecil. Jadi kenderaan besar ni kadang-kadang tak ternampak kita. Dia orang susah mau nampak kita. Jadi dengan adanya lampu-lampu tadi tu boleh membuatkan orang senang kenali kita daripada jauh lah. Dan tips yang keempat adalah braking lah. Kita sudah cakap pasal safety-safety yang lain, tiba-tiba brake kita tiada. Sudah. Memang pergi masa depan lah kalau tak sudah kau pandai patah balik kan. Jadi kita mesti ada brake yang bagus. Maksudnya sini kita perlu cek kita punya brake. Kalau drum brake tu pastikan dia dalam keadaan yang sempurna lah, sebab drum brake macam ni dia jauh dia punya braking. Kalau disc brake dia punya brake tu 2 jari pun boleh tarik. Kalau ini mau jari banyak baru boleh tarik. Itu yang pertama dia lah. Kemudian drum brake belakang pun sama juga mau kena cek. Dan yang kelima, tiga pula tu. Dan yang kelima, so tips yang kelima ni lebih kepada teknikal jugalah. So tips yang kelima ni berkaitan dengan kamu punya transmission. So kalau macam tadi saya cerita, skuter dia menggunakan CVT. So ada perbezaan sikit. So CVT dia menggunakan belting lah. Jadi yang ini kamu perlu cek juga, sebab belting kalau dia crack setengah-tengah kamu pulas tu dia putus. Sudah naya tidur satu malam di atas jalan bang. So itu untuk CVT kamu double check juga, confirm dia punya mileage tu belum sampai ke tidak. So ada certain belting ada sampai 20,000, ada yang sampai 50,000, ada juga di bawah tu lagi. Okey, itu untuk skuter ataupun motor-motor yang mengenakan belting. Untuk motor biasa macam Y16 ni dan juga DY90, yang ini dia lebih kepada rantai lah. Jadi rantai tu pastikan dalam keadaan yang baik, tidak terlalu tegang dan tidak juga terlalu kendur. Jadi ini pun kamu mau cek. Kemudian dia punya sprocket tu pun kena juga tengok sama ada dia masih boleh digunakan lagi kah ataupun sudah haus. So ini adalah tips yang terakhir. Extra tips untuk kamu Ram. Untuk yang extra tips ni adalah perancangan kamu. Siapa yang tengok sampai habis bermakna kamu sangat sporting guys. Okey, untuk extra tips ni adalah planning kamu. Terutama sekali bagi motor-motor yang menggunakan minyak ni, kamu perlulah bawa extra botol, isi di dalam kamu punya botol tu minyak kamu tu untuk persiapan kamu saja. Takut nanti perjalanan tu tidak sampai kan. Jadi bila tidak sampai, minyak tu pula tak cukup. Jadi sentiasa ada extra botol minyak kamu di dalam perjalanan kamu. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa guys, kalau kamu mau cari motor, cari saja Borneo Motor. Dan paling penting kamu klik share link WhatsApp di bawah tu untuk dapatkan khidmat nasihat jual beli daripada kami. Okey, so itu saja. My Ride, My Pride.